Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allimah. Okey, hari ini kita nak belajar tajuk jenis air mutlak. Okey, sebelum kita mula, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Okey, semua sihat kan anak murid? Sihat. Okey, hari ni nampak tak Mu'allimah bawa apa ni? Sedapnya ayat orang tu, cikgu. Ayat tu ayat apa tu, Mu'allimah? Okey. Itu ayat AI, saya nak minum. Okey, Mu'allimah bawa 3 jenis air di hadapan ni. Nampak kan? Apa? Tak bagi dekat kamu. Nah. Mu'allimah nak tunjuk jenis-jenis air dulu. Okey, ni air kopi, air kopi susu. Ayat ayat Susu ayat teh. Okey, ni air putih, air yang bersih lah. Okey, ni air kotak. Ni Apa air tu, Mu'allimah? air oren. Air oren. Okey, ni Mu'allimah nak tunjuk 3 jenis air. Okey, air yang mana yang boleh kita pakai untuk bersuci? Air yang putih tu apa, Mu'allimah? Betul tak? Pandai daya. Ni betul lah, air ni saja yang boleh kita guna untuk bersuci. Bersuci tu apa, Maklimah? Okey, bersuci tu macam untuk kita mandi, untuk kita ambil wudu, untuk kita basuh basuh air kecil kita, air besar kita. Yang tu lah. Betul, kalau Okey. pakai ayat tadi, nanti ada nak semua apa? Okey, macam air ni dengan air kotak ni kita guna ke untuk bersuci? Tak Tak, boleh. kita minum je. Okey, yang tu lah kita akan belajar untuk hari ni. Mu'allimah, kalau kita guna juga ayat putih tu untuk bersuci, boleh ke? Tak boleh. Okey, kita akan belajar untuk sesi yang seterusnya. Anak-anak, tahu tak air mutlak ni, air yang bersih ni ada banyak jenis tau. Okey, kita akan belajar untuk sesi yang seterusnya. Nak bagi penerangan tentang air mutlak. Air mutlak. Okey, apa dia air mutlak? Air mutlak iaitu cuba tengok di tepi tu, Mak Aimah dah terang dalam kurungan tu kan. Iaitu air yang suci lagi menyucikan. Iaitu air yang suci lagi menyucikan. Apa maksud suci? Suci iaitu bersih lah bersih. Selain pada ia bersih, ya, pada diri dia, air mutlak ni dia dapat menyucikan benda-benda lain, benda-benda yang kotor. Contoh kan, contoh kita boleh mandi dengan air kan, dengan air mutlak. Okey, kita boleh mandi dengan air yang bersih tadi supaya badan kita bersih kan. Kemudian kita boleh basuh pinggan mangkuk kita yang kotor. Okey. Dan juga ketika kita berhadas, iaitu kita buang air kecil, air besar kan. Kita perlu gunakan air mutlak untuk bersihkan pada anggota-anggota yang kotor tadi, yang bernajis tadi. Itu peranan air mutlak. Itu yang dimaksudkan air yang suci lagi menyucikan. Dia bukan sekadar diri dia saja, tapi dia dapat menyucikan. Okey, dia bersih pada diri dia, dia dapat menyucikan benda-benda lain sekali. Okey. Contoh anggota badan kita, peralatan makan minum kita, pakaian kita dan sebagainya. Okey, seperti yang Mak Limah bagi contoh tadilah. Okey.
air mutlak ni ada berapa jenis? Okey, cuba tengok tu. Mukadimah bagi pembahagian dia. Air mutlak terbahagi kepada 7 bahagian. Okey. Banyak tak bahagian-bahagian air mutlak? Banyaklah. Nah, okey. 7 bahagian. Okey, mari kita tengok. Okey, apa dia 7 bahagian tu? Okey, yang pertama air hujan. Okey, air hujan. Semua maklumat pasti semua tahu apa dia air hujan. Okey, sekarang dah musim hujan kan. Kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana doa dia? Okey, doa dia Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga kita minta supaya Allah jadikan air hujan tadi bermanfaat kepada diri kita dan juga alam. Okey. Seterusnya yang kedua, air embun. Apa tu air embun? Okey, air embun iaitu air yang daripada titisan air yang kita tengok pada waktu pagi tu kan. Waktu kita bangun pagi, kita pergi tengok atas daun-daun daun-daun pokok kan. Kita nampak titisan air-air yang ada atas daun-daun tu. Itulah kita namakan sebagai air embun kan, ataupun atas rumput-rumput kan. Kadang-kadang kita tengok basah aja rumput tu kan. Itulah air embun. Okey, seperti yang Mak paparkan dalam gambar ni. Okey, air embun seperti yang Mak paparkan dalam gambar ni. Okey, nampak titisan-titisan air atas daun tu kan. Okey. Yang ketiga iaitu air salji. Okey, boleh tengok pada gambar nah. Okey, air salji. Biasanya salji ni tak adalah kat negara kita kan. Salji hanya ada di luar negara. Okey. Negara kita hanya ada air hujan kan. Di luar negara tu kat mana? Contoh Switzerland kan negara. Okey. Mana Amerika kan. Luar daripada Malaysia. Bukan negara-negara yang dekat-dekat dengan kita ni lah. Okey, jauh. Luar daripada Malaysia, luar daripada Thailand, luar daripada Indonesia. Negara-negara luar sana lah yang agak jauh daripada kita kan. Okey, air salji ni biasanya kalau kita nak tengok kat negara kita, nak tengok air salji, kita boleh tengok pada contoh pada ais kacang ABC yang kita duk makan tu kan. Okay. Ais yang disagak yang jadi halus kecil-kecil itu, yang tu lebih kurang gambaran air salji. Okey, kalau pada gambar ni pun kamu boleh tengok lah. Okey, air salji tengok dia turun atas pokok-pokok kan. Kemudian dia ada di atas atas alam ni lah, atas bumi kita. Okey, atas tanah-tanah. Okey, dia akan turun. Okey, air salji ni sebenarnya dia turun macam air hujan juga kan. Cuma bentuk dia yang macam tu dan rasa dia pastilah sejuk. Air ni yang dinamakan air ni kebiasaannya yang normal ni biasanya sejuk. Tambah-tambah yang salji ni lagi sejuk lah. Dia sejuk macam ais lah, macam ais kacang yang kita makan tu kan. Okey. Yang ketiga, seterusnya yang keempat, air sungai. Okey, cuba tengok tu. Air sungai. Okey, gambaran dia macam mana tu? Air dia agak-agak coklat sikit kan. Okey, dia sebab mungkin disebabkan hakisan ataupun daripada saluran tanah tadi kan. Dia terkena air tu, dia jadi color dia bertukar lah, jadi agak-agak coklat kan. Nampak tak gambar air sungai? Okey, itu gambaran air sungai. Mak Alma dah tunjuk sini. Okey, dan Mak Alma yakin anak-anak semua pernah tengok air sungai sama dalam perjalanan kita nak pergi. Okey, kita nak datang sekolah kita pun ada air sungai tepi-tepi. Kalau biasanya kita tengok tepi-tepi yang ada titi-titi tu kan, biasanya kita boleh tengok di situlah, ada jambatan tu. Kalau nak datang sekolah kita pun ada kan, yang ada kat tepi jambatan tu ada air sungai kan. Okey, pakat. Seterusnya air yang
kelima. Yang kelima, kita tengok sama-sama. Okey, air perigi. Cuba tengok pada gambar tu. Okey, air perigi. Kan? Rupa perigi macam mana tu? Dia agak kecil berbanding sungai. Dia agak kecil berbanding sungai ataupun laut. Nanti laut mak tak terang lagi lah. Okey, kalau kita tengok sungai tadi, dia agak luas kan. Perigi ni biasanya kalau kita nak dapatkan air dia, kita kena guna baldi kan. Cuba tengok di situ. Dia ada baldi yang warna kuning tu kan. Tu tujuan baldi tu kita nak gunakan untuk nak dapatkan air yang dalam telaga tu lah, ataupun kita sebut perigi. Perigi ataupun telaga. Okey, kita perlu ikat tali, kebiasaannya ikat tali di baldi tu. Okey, kita jatuhkan baldi tu ke dalam perigi tadi, kita dapatkan air dia. Okey, nampak ada air perigi macam mana. Okey, air perigi ni juga air yang bersih lagi menyucikan, air yang suci lagi menyucikan. Dia termasuk air mutlak kan. Okey, perigi ni buat untuk zaman sekarang ni dia tak berapa banyak dah lah kan. Dia hanya ada kadang kebiasaannya di kampung-kampung lah kan. Dia masih ada lagi perigi-perigi. Okey, tapi tak ke semua kampung dah masih ada perigi kan. Setengah-setengah tempat saja, setengah kampung saja. Okey, yang keenam, air laut. Okey, cuba tengok betapa luas mata memandang kan. Air laut, lautan meluas kan. Okey, luas sekali laut kan. Tak tahu di mana penghujungnya kan. Okey, dan warna air laut kamu dapat lihat warna dia agak kebiru-biruan. Okey, dan Mak yakin kamu cuti-cuti ni kan, ataupun lepas PKP ni ramai pakai tuju ke laut. Okey, mandi-manda ataupun tengok ke jenis keunikan laut kan. Tengok suasana di laut ada yang, tapi janganlah masuk main dalam tu kita sekadar bermain di gigi-gigi laut tu saja kan. Okey, di tepi-tepi laut itu sajalah. Jangan duk masuk dalam pula, membahayakan diri kita kan. Air laut rasanya masin kan. Dia tak sama macam dengan air-air lain yang Mak Limah tunjuk tadi. Rasa dia masin. Okey, kalau kamu pernah main air laut kan, mungkin dia terpercik masuk dalam mulut kamu atau sebagainya, kamu dapat rasalah kemasinan daripada air laut tadi. Okey, dan yang terakhir, air mata air. Okey, air mata air. Okey, air mata air ni air yang keluar daripada tanah. Okey, macam tadi kita tengok air telaga tadi kan. Air telaga tadi ni dia asalnya daripada air mata air lah. Okey, dia bila kita korek sampai ke dasar dia. Okey, kita korek agak dalam. Okey, dia akan ada percikan air yang keluar daripada tanah tu, itu kita namakan dia sebagai air mata air. Okey, dan apa fungsi air mutlak ni yang Mak Limah cerita ni? Okey, air mutlak ni macam dengan permulaan tadilah kita dah sentuh sikit kan. Okey, dia boleh guna untuk pelbagai kegunaan, dan air ni sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau kita tak minum air dalam masa sehari, macam mana? Kamu cubalah. Okey, contoh dalam bulan puasa kan, kamu dapat rasa bila kamu tak minum air sampai sehari, kamu dah rasa haus kan. Okey, sebab tu di kalangan kita ramai yang bila buka puasa tu dia tuju yang mana dulu lepas baca doa tu. Okey, lepas makan kurma, kita disunatkan makan kurma kan, ataupun kita disunatkan minum air kosong. Disunatkan minum air kosong. Okey, untuk, dan air ni dia memberi
Dia amat penting dalam badan kita, kan? Memberi kesihatan kepada kita, memberi tenaga kepada kita, okey? Sebab tu kita kena menghargai air. Okey, macam sungai tadi. Macam sungai kita janganlah okey, macam dengan sungai kita jangan cemarkan air sungai dengan masukkan sampah, kan? Sampah sarap. Kalau kita tengok kadang-kadang tu dalam laut sendiri pun, okey, orang campur sampah sarap sampai mencemarkan haiwan hidupan dalam laut, kan? Okey. Dia membahayakan kepada hidupan dalam laut. Selain pada tu, dia mencemarkan air laut. Okey. Itu saja dulu setakat ni. Okey. Penerangan tentang air mutlak. Semoga anak-anak dapat memahami, dan Muallimah harap anak-anak dapat memanfaatkan air sebaiknya. Assalamualaikum. Kita teruskan lagi kelas kita dengan Muallimah nak tanya. Tadi kamu dah belajar kan tentang 7 jenis air mutlak. Air mutlak, air yang warna apa ni? Warna apa kelas? Warna putih ataupun warna jernih. Warna apa kelas? Warna jernih atau jernih. Okey, sekarang Muallimah nak tanya dekat Mardia. Sebut dekat Muallimah 3 sahaja jenis air mutlak. Air sungai, air hujan, air embun. Pandai. Okey Asma. Kalau Muallimah pergi Amerika Syarikat, makmu duit banyak kan? Makmu pergi Amerika Syarikat naik kapal terbang. Sampai dekat sana makmu pun duduk kat rumah tu. Masa tu musim salji. Sejuk sangat. Lepas tu waktu tengah hari tu Muallimah buka lah taib nak ambil air semayang, nak semayang Zuhur. Tiba-tiba ayat part itu tak menitis walaupun satu. Muallimah ambil air semayang macam mana Asma? Ambil salji lah. Muallimah. Ambil air apa? Muallimah sebab guna air salji. Sebab tempat tu nak guna air salji. Baik, kita teruskan lagi dengan latihan. Muallimah nak uji kamu untuk aktiviti padankan. Cuba tengok dekat sini yang Muallimah tulis ni. Boleh baca tak ramai-ramai? Air telaga. Okey, ni air laut. Air laut. Ni air ambon. Air ambon. Ni embun. Pandai embun. Ni air embun ni dia hanya ada waktu pagi saja. Kalau kamu keluar rumah waktu pagi-pagi, buka pintu, kamu pergi dekat rumput ke, dekat pokok-pokok, kalau kamu perasan dia pun basah. Masya-Allah. Okey, ni air hujan. Okey, sekarang lihatlah lukisan Muallimah yang cantik ni. Okey. Ni gambar. Muallimah dah bagi gambar. Jadi kamu kena padankan. Yang mana satu? Saya nak buat dulu, Muallimah. Pandai Mardia. Boleh berani dia. Mama jawab dulu soalan yang satu. Okey, depan Mardia. Okey. Mardia, lepas tu Hidayah, lepas tu Asma. Okey? Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya Hidayah. Okay, betul dah Muallimah? Asyik kita tengok jawapan. Rasa macam betul dah ni. Okay, air. Pilih yang mana? Air laut. Yang ni kot Muallimah. Okey, cuba garis pandai. Okey, Asma. Okey, Asma. Asma santai dah? Tak sampai. Tinggi sikit. Pilih air apa tu? Air hujan. Okey, garis. Okey, terima kasih.
Air telaga. Air telaga. Ni air apa? Air laut. Air laut. Ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Lagi 3 air yang kita tak sebut. Air sungai. Air sungai. salji. Air salji. Air mata air. Air mata air. Cukuplah 7 air. Air mutlak. Mutlak pandai. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Okey, sebelum ni kita dah belajar dah apa pengertian air mutlak dan jenis-jenis air mutlak dan apakah apa kegunaan air ni pada kita dalam kehidupan seharian. Okey, jadi Muallimah harap para pelajar faham dah apa tu air mutlak dan apa kegunaan air mutlak. Jadi hari ni Muallimah akan bagi soalan kepada para pelajar dan para pelajar boleh jawablah gambaran kerja. Okey, jadi Muallimah harap para pelajar dapat menjawab soalan ni dengan betul. Okey, kalau tak faham boleh awak dekat Muallimah lah. Okey. Terima kasih. Okey, soalan Muallimah dah bagi dah. Okey, cuba tengok, cuba lihat soalan yang pertama tu. Okey, soalan yang pertama, apakah makna pengertian air mutlak? Okey. Ada tak Muallimah saya bintang? Okey, air mutlak tu Muallimah dah bagi dua jawapan dekat situ, kamu pilih yang mana satu jawapan yang betul noh. Okey pengertian air mutlak tu ialah air mutlak tu sama ada suci ataupun tidak menyucikan. Kamu pilih sendiri mana jawapan yang betul. Okey, untuk yang soalan yang kedua tu, untuk soalan yang kedua pula, kamu sesuaikan gambar dengan jenis-jenis air mutlak yang betul noh. Sesuaikan gambar. Itu gambar air laut. Jadi saya kena sesuaikan. Kamu sesuaikan dengan air laut lah. Cari mana ejak yang betul dengan gambar. Okey. Ada yang di sini tak nanti lagi nak baca, boleh awak dekat Muallimah. Baik, Muallimah. Okey. Soalan yang ketiga pula. Solat, apakah sah solat kita sekiranya kita mengambil wuduk menggunakan air kopi? Okey. Tak sah, Muallimah. Tak sah. Kalau tak sah, tulis tidak sah. Jawapan dia ada dua, tidak sah dengan sah. Okey. Kalau jawapan dia tidak sah, tulis jawapan dia tidak sah. Okey, Muallimah tulis dekat sensor ni, kamu tak tahu. Okey, ini tidak sah lah. Ejanya tidak sah. Yang ni sah. Okey, kamu pilih jawapan mana yang betul. Tidak sah ke sah? Kalau jawapan dia tidak sah, okey, kamu salin balik perkataan tu dekat ruangan jawapan yang disediakan. Dah siap, Muallimah. Oh, pandai dah Muallimah. Okey, dah siap, Muallimah. Terima kasih lah para pelajar. Kita dah Muallimah dah terang dah apa itu air mutlak, bahagian-bahagian air mutlak, jenis air mutlak. Jadi Muallimah nak kita dengar pula, sama-sama pula kita menyanyi lagu air mutlak. Jom sama-sama kita menyanyi lagu air mutlak. Sana Muallimah buka. Dengar tak lagu air mutlak? Lagu ni acak sikit. Tegur nyanyi sama-sama. Si Raya kali ni. Kita dengar. Ini ada apa lagi? Air sungai. Nyanyi sama-sama.
dengar suara kamu pun. Okey. Ini ada lagi tu. Okey. Lagi sekali Maimo. Ada lagi sekali? Okey. Sebab sikit suara tak dengar apa, Maklimah tak dengar apa, kamu faham tak? Maklimah terang? Faham Maklimah. Okey. Jadi kamu dah dengar kan lagu tu? Kamu faham tak? Lagu tu dia apa yang dia sampaikan? Jenis-jenis Siapa boleh air. bagi tahu? Saya. Okey. Saya dengar dia sebut air salji, air hujan, air mata air. Okey. Tu baru sebut berapa tu? Maklimah dah terangkan ada berapa jenis air? Ada tujuh. Okey, jadi maklimah rasa kamu faham. Dan kesimpulan dia, jenis-jenis air ni, air mutlak ni kita gunakan untuk apa? Untuk kegunaan harian kita. Kita menggunakan air mutlak ni untuk kegunaan harian kita untuk apa? Untuk ambil apa? Ambil Ambil wudu. wudu. Lagi? Untuk mandi. Itu semua kita gunakan untuk kegunaan harian kita. Jadi sampai di sini dulu maklimah terang pasal tajuk air mutlak. Nanti perbentangan untuk seterusnya nanti kita masuk tajuk baru pula. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.